Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faris Aizat bin Arifin, nombor matrik 152131. Hari ini saya akan memulakan pembentangan mengenai dengan pengenalan berkaitan masalah pendengaran. Istilah masalah pendengaran biasanya digunakan pakai oleh ahli perubatan dan juga masyarakat kita pada hari ini. Menurut B 2007, individu bermasalah pendengaran merupakan mereka yang mengalami kesukaran untuk mendengar atau menghadapi kekurangan pendengaran yang jelas. Manakala, menurut Asmah 1986, beliau menyatakan bahawa individu yang bermasalah pendengaran adalah mereka yang dilahirkan dengan kecacatan dera pendengaran sehingga mereka tidak dapat mengenal pasti bunyi bahasa, mendengar dengan jelas dan menghayati pemikiran serta suatu budaya. Dan yang terakhir, menurut Allen 2009, beliau menyatakan bahawa murid bermasalah pendengaran sebagai murid yang kehilangan dera pendengaran dan mengalami sesebuah tahap yang menghalang kefahaman pertuturan melalui panca indera telinga. Masalah pendengaran dapat dikenal pasti ataupun dibahagikan kepada 3 jenis masalah, iaitu masalah pendengaran konduktif, masalah pendengaran sensori neural dan masalah pendengaran campuran. Manakala komponen masalah pendengaran dapat dibahagikan kepada 4 tahap, iaitu tahap ringan, sederhana, teruk dan juga tahap sangat teruk. Assalamualaikum, saya Nur Syasha Atika binti Ahmad Zarwi bernama matrik 150649 akan membentangkan mengenai peranan keluarga untuk membantu kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran. Terdapat beberapa peranan yang boleh dilakukan oleh ahli keluarga untuk membantu kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran. Antaranya ialah dengan mendapatkan prosedur kemasukan kanak-kanak masalah pendengaran ke sekolah kerajaan. Ahli keluarga, terutamanya ibu bapa, boleh mendapatkan borang tersebut sama ada dari Jabatan Kebajikan Masyarakat, hospital kerajaan, pusat kesihatan, sekolah pendidikan khas masalah pendengaran atau lain-lain lagi untuk mengisi borang biodata kanak-kanak berkeperluan khas bagi mendaftar masuk mereka ke sekolah kerajaan. Berikut merupakan contoh borang biodata yang boleh diisi oleh ibu bapa untuk mendaftar masuk kanak-kanak tersebut ke sekolah kerajaan. Borang biodata yang telah siap diisi akan dihantar ke Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk direkodkan sebagai orang kurang upaya OKU dan pada masa yang sama dapat mendaftar masuk kanak-kanak tersebut ke sekolah kerajaan sebagai murid berkeperluan khas MBK yang mengalami masalah pendengaran. Peranan kedua yang boleh dilakukan oleh ahli keluarga untuk membantu kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran adalah dengan mendapatkan intervensi awal. Intervensi awal penting dan sangat diperlukan oleh kanak-kanak yang didiagnosis mengalami masalah pendengaran. Antara intervensi yang boleh dilakukan adalah dengan mendapatkan sesi terapi pertuturan. Melalui sesi tersebut, kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran dapat meningkatkan perkembangan bahasa dan pada masa yang sama dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi, terutamanya dalam kemahiran berkomunikasi bahasa isyarat dalam kehidupan seharian. Intervensi kedua yang boleh dilakukan adalah dengan mendapatkan sesi terapi pendengaran. Melalui sesi tersebut, ibu bapa juga akan mendapatkan khidmat nasihat mengenai pemakaian dan penjagaan alat bantu pendengaran. Hal ini disebabkan alat bantu pendengaran tersebut merupakan peralatan yang agak sensitif dan perlu dijaga dan dicuci dengan baik menggunakan peralatan yang betul untuk mencuci. Berikut merupakan contoh-contoh peralatan yang boleh dilakukan atau boleh digunakan untuk mencuci alat bantu pendengaran. Melalui sesi terapi pendengaran tersebut itu juga, kanak-kanak yang mengalami masalah tersebut akan menjalankan latihan auditori, terutamanya kanak-kanak yang menggunakan alat bantu pendengaran. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan mengenai isi yang seterusnya pula. Peranan ketiga yang boleh dilakukan oleh keluarga untuk membantu kanak-kanak masalah pendengaran ini ialah sikap ibu bapa sendiri. Salah satunya mengenai penerimaan ibu bapa terhadap kehadiran anak pekak dalam keluarga mereka. Hal ini demikian kerana penerimaan yang positif sangat dititikberatkan bagi sesebuah keluarga untuk menerima anak pekak ini dalam membantu dan mendidik mereka untuk mampu hidup berdikari dan mengatasi ketidakupayaan yang dihadapi. Tanpa rasa penerimaan terhadap anak tersebut, ibu bapa pasti akan mengabaikan anak mereka dan merumitkan kanak-kanak ini pada masa akan datang. Selain itu, ibu bapa juga haruslah bersikap proaktif dalam membantu kanak-kanak pekak ini. Misalnya, rajin berusaha mencari maklumat yang berkaitan untuk mengetahui masalah kepekakan yang dihadapi oleh anaknya. Setelah itu, cuba mencari inisiatif untuk membantu anak ini bagi mendapatkan bantuan atau rawatan. Contohnya, berjumpa dengan pakar telinga, hidung dan tekak,
pakar perubatan, guru-guru, badan-badan bukan kerajaan yang berkaitan dan sebagainya. Pembacaan ilmiah juga dapat membantu ibu bapa dalam mendidik kanak-kanak ini. Tambahan lagi, terdapat segelintir ibu bapa yang sanggup berhenti kerja semata-mata untuk menjaga anak ini sepenuhnya demi memastikan anaknya mendapat kasih sayang dan dorongannya sepenuhnya untuk membantu dalam mengatasi ketidakupayaan yang dihadapi. Akhir sekali, peranan keluarga untuk membantu kanak-kanak peka adalah dengan penglibatan dalam pendidikan. Dalam aspek ini, penglibatan ibu bapa adalah komponen yang paling utama. Ibu bapa perlu menerapkan pelbagai kaedah untuk mendidik anak-anak peka ini. Asuhan dari kecil amat membantu dalam menyediakan kemahiran asas dalam diri mereka. Pelbagai kaedah dapat dilakukan, antaranya melekatkan nama bagi setiap jenis peralatan di rumah supaya anak mereka dapat melihat dan mengejanya dengan betul dan mengetahui isyarat untuk peralatan tersebut. Selain itu, kaedah pengajaran berbentuk bacaan dan juga penulisan membantu anak-anak peka ini. Cara ini dapat digunakan dalam membentuk persediaan buat kanak-kanak ini untuk menguasai kemahiran penulisan dan pembacaan sebelum mereka masuk ke alam persekolahan nanti. Oleh itu, kaedah yang disenaraikan dapat membantu kanak-kanak peka ini dalam meningkatkan keyakinan dalam diri mereka walaupun mempunyai ketidakupayaan pendengaran. Okey, peranan masyarakat juga sangat penting dalam membantu kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran. Hal ini demikian kerana selain keluarga, masyarakat juga antara insan yang sentiasa ada dengan murid dan berpotensi tinggi dalam membantu murid masalah pendengaran, iaitu seperti guru, rakan sebaya, pihak audiologis dan peranan kerajaan. Oleh itu, terdapat beberapa peranan yang boleh dilakukan oleh masyarakat untuk membantu kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran. Baik, peranan yang pertama yang boleh dilakukan oleh masyarakat untuk membantu kanak-kanak masalah pendengaran adalah daripada peranan guru itu sendiri. Guru individu yang memainkan peranan yang paling penting dalam mendidik dan membentuk diri murid, kerana guru adalah individu yang paling rapat dengan murid selain daripada ibu bapa mereka. Antara peranan yang boleh dilakukan oleh pihak guru ialah: pertama, guru perlu belajar terlebih dahulu dalam mengenal alat bantu mengajar, iaitu alat bantu pendengaran, iaitu APD, dengan lebih mendalam sebelum diajarkan kepada murid. Sebagai contoh, belajar dari segi jenis, komponen asas dan matlamat alat bantu pendengaran ini. Hal ini bertujuan membantu pelajar ini dapat meningkatkan keupayaan mereka dalam belajar bahasa dan pertuturan dengan betul, sekaligus mampu menjadikan diri murid lebih berasa yakin terhadap diri sendiri kerana mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Selain itu, guru juga perlu belajar bahasa isyarat, kod tangan bahasa supaya guru dapat mengajar murid masalah pendengaran, berkomunikasi dan membantu murid itu menguasai bahasa tersebut dengan betul. Guru juga harus mengenal pasti sama ada mod komunikasi yang dijalankan bersesuaian dengan tahap dan keupayaan atau kemampuan seseorang murid itu, iaitu sebagai contoh menggunakan mod komunikasi pertuturan atau bahasa isyarat atau komunikasi seluruh. Di samping itu, antara usaha lain yang boleh dilakukan oleh guru terhadap murid masalah pendengaran ialah guru harus sentiasa menghadap pelajar supaya murid dapat melihat guru dengan jelas. Seterusnya, guru harus memahami ekspresi muka pelajar, mengelakkan dari meninggikan suara dengan pelajar, dan guru juga harus menggalakkan pelajar biasa menerima pelajar masalah pendengaran dengan tujuan memastikan murid masalah pendengaran ini berasa tidak malu untuk bergaul dengan pelajar yang lain. Okey, kita beralih pula kepada iaitu peranan kedua yang boleh dilakukan oleh masyarakat untuk membantu kanak-kanak masalah pendengaran adalah daripada rakan sebaya. Okey, hal ini dikatakan demikian kerana rakan sebaya juga antara individu yang paling rapat dengan murid ini. Selain itu, sebab lain mengapa rakan sebaya adalah individu yang berpotensi mampu membantu kanak-kanak masalah pendengaran ialah kerana mereka mampu memberi kefahaman
yang lebih jelas kepada murid masalah pendengaran tentang topik pembelajaran. Sebagai contoh, sekiranya murid ini tidak dapat menerima pengajaran daripada guru atau dengan ibu bapa mereka, seperti mereka tidak dapat faham dengan baik, maka rakan sebaya mereka berperanan dalam memberi kefahaman yang lebih jelas kepada murid masalah pendengaran ini. Okey, secara tidak langsung ianya mampu membantu murid masalah pendengaran ini untuk berasa tidak malu kerana selesa dalam berkomunikasi dengan rakan sebaya mereka. Okey, seterusnya, ianya juga mampu membantu mereka lebih mudah memahami tentang topik pembelajaran yang diajarkan oleh guru, kerana dari segi penjelasan atau keterangan yang disampaikan oleh rakan sebaya mungkin lebih mudah untuk difahami, sekaligus dapat membantu murid ini berjaya mengikuti pembelajaran dengan baik. Antara usaha yang boleh dilakukan oleh rakan sebaya untuk membantu kanak-kanak masalah pendengaran adalah seperti rakan sebaya perlu menerangkan semula apakah yang diajarkan oleh guru, seperti berkaitan bahasa isyarat dan kod tangan bahasa. Selain daripada itu, rakan sebaya juga perlu sentiasa bertanya khabar murid tersebut, iaitu sama ada mereka faham atau tidak tentang topik pembelajaran atau topik yang dijalankan oleh guru pada hari tersebut. Peranan lain seperti sentiasa memberi semangat dan dorongan kepada murid tersebut agar diri mereka lebih termotivasi, iaitu mereka tidak lagi berasa malu, malah bersifat lebih yakin pada diri mereka walaupun mereka tahu mereka mempunyai kelemahan dalam berkomunikasi, iaitu mereka mengalami masalah pendengaran. Okey. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Saya menyerahkan kepada ahli pembentang seterusnya untuk menyambung pembentangan. Dipersilakan. Seterusnya, komponen peranan masyarakat terhadap kanak-kanak bermasalah pendengaran boleh disalurkan melalui pihak audiologi. Pihak audiologi merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam menjalankan kajian saintifik terhadap masalah pendengaran. Mereka bertanggungjawab dalam membuat pencegahan, penilaian, pengurusan individu dan mengenal pasti tahap masalah pendengaran yang dihidapi oleh sesetengah kanak-kanak. Seterusnya, mereka akan membekalkan terapi pendengaran dan juga dorongan, nasihat dan semangat kepada kanak-kanak yang bermasalah pendengaran. Mereka juga akan memberi nasihat dalam pemilihan sistem aplikasi bilik darjah untuk murid-murid yang bermasalah pendengaran. Akhir sekali, pihak audiologi akan merujuk kes-kes tertentu yang berkaitan dengan masalah pendengaran kepada pakar telinga, pakar psikologi, pakar kanak-kanak dan juga pakar terapi pertuturan bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak tersebut. Komponen terakhir yang memainkan peranan penting terhadap kanak-kanak bermasalah pendengaran pastinya melalui pihak kerajaan. Pihak kerajaan perlu meningkatkan kemajuan unit pendidikan khas dalam konteks pembelajaran. Pihak kerajaan juga harus membuka ruang dan peluang kemudahan pekerjaan kepada individu bermasalah pendengaran. Yang ketiga, pihak kerajaan perlu menyediakan suatu platform ataupun program dan latihan terutamanya dalam sektor pendidikan khas untuk guru dan kaki tangan pendidikan khas bagi mereka lebih cekap dalam menguruskan, mengenal pasti setiap permasalahan yang timbul di dalam kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. Terakhir sekali, pihak kerajaan perlu menubuhkan laman web dan meningkatkan lagi bahan bacaan secara virtual berkenaan dengan murid bermasalah pendengaran supaya masyarakat pada hari ini dapat mengetahui dan membuka ruangan horizon pemikiran mereka terhadap apa itu individu yang mempunyai masalah pendengaran.